Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apa khabar anak-anak yang semua? Ustazah doakan semua sihat bersama keluarga yang tersayang dalam rumah, sihat insya-Allah walafiat ya. Okey, untuk minggu ini kita akan menyambung pelajaran faraid bagi tahun 4, tajuk yang baru iaitu tajuk waris. Baik. Tajuk waris ini adalah kamu boleh rujuk di buku teks muka surat 11. Okey, buku teks muka surat 11. Dan kita akan bincangkan yang pertama iaitu mengenai pengertian waris. Waris ini siapa? Apa maksud waris? Waris ini adalah mereka yang dinasabkan kepada si mati. Apa maksud dinasabkan? Dinasabkan ini bermaksud diben-bentikan, ya, diben-bentikan kepada si mati ataupun orang yang berben atau berbentikan, okey, kepada yang dan berkaitan dengan orang si matilah. Okey. Dan dalam buku teks juga ada cerita tentang yang ada pertalian darah, ya. Yang ada pertalian darah dengan si mati. Okey, dalam buku teks juga ada menerangkan berkenaan waris ini contohnya adalah anak lelaki, anak perempuan, ibu, bapa dan lain-lain. Okey. Kemudian bagi waris tidak termasuk anak tiri, anak angkat dan lain-lain. Okay? Maksudnya andai kata kita ada abang ataupun kakak tiri ataupun adik tiri ataupun ibu tiri, mereka ini tidak layak menjadi waris kepada si mati ataupun andai kata kita tak ada meninggal dunia, maksudnya dia tidak layak untuk menerima harta pusaka kita, harta kita lah, ya. Dan mereka ini terkecuali, okey, daripada disenaraikan sebagai ahli waris. Baik. Dalam keseluruhan tajuk waris, kita boleh lihat semua sekali dalam waris ni perwarisan ada 25 orang waris yang layak untuk mempusakai harta. Okey, yang maksudnya kalau seseorang itu meninggal dunia, ada 25 orang yang layak menerima harta pusaka. Okey? Dan gambar yang pertama menunjukkan ada 15 orang lelaki daripada 25 orang ni, 15 orang lelaki, dan gambar yang kedua menunjukkan ada 10 orang perempuan yang layak untuk menerima harta pusaka. Baik, marilah kita lihat siapakah orang-orang yang layak untuk menerima harta pusaka. Waris-waris lelaki. Tadi saya sebutkan ada 15 orang. Okey, boleh rujuk juga di muka surat 12 dan 13 di buku teks, ya. Yang pertama ialah anak lelaki. Anak lelaki kita semua tahu kan, anak lelaki. Yang kedua, cucu lelaki dari anak lelaki hingga ke bawah. Maksudnya, andai kata si mati mempunyai anak lelaki tu dia ada anak. Jadi si mati mempunyai anak kepada anak tersebut. Jadi cucu, cucu lelaki daripada anak lelaki si mati. Okey, kira senang nak cerita, cucu lelaki lah, ya, cucu lelaki daripada anak lelaki tau. Okey. Yang ketiga adalah bapa. Yang keempat, datuk sebelah bapa. Datuk sebelah bapa ni bapa kepada bapa hingga atas. Maksudnya ayah, datuk sebelah ayah. Datuk sebelah ayah, nombor 4, ya. Nombor 5, saudara lelaki seibu sebapa. Maksudnya adik-beradik lah. Okey, adik-beradik kita yang si mati, adik-beradik si mati yang sama ayah dan sama ibu. Nombor 6, saudara lelaki sebapa. Adik-beradik seibu. Ini maksudnya adik-beradik seibu. Maksudnya dia ada ibu yang sama. Okey. Kemudian yang keenam, yang ketujuh, saudara lelaki seibu. Saudara lelaki seibu ni maksudnya dia adik-beradik. Adik-beradik tapi dia mempunyai ibu yang sama. Yang tadi bapa yang sama dan ibu yang sama jugalah. Tapi mungkin saudara mungkin apa? Kalau yang ketujuh ni
mungkin dia ada ibu lain, tapi maksudnya ibu tiri ke apa kan. Tapi yang ketujuh ni saudara lelaki yang dari ibu yang sama. Dia masih ada beradik tapi itulah ibu yang sama. Okey, nanti siapa yang tak faham boleh WhatsApp Ustazah ya. Yang ke-8, anak lelaki pada saudara lelaki ini adalah anak saudara ataupun anak buah lah, anak buah Anak buah. Yang ke-9 pun anak buah juga, tetapi saudara lelaki sebapa. Maksudnya adik-beradik. Adik-beradik lelaki dia yang sama ayah. Anak kepada orang tu. Kemudian ke-10 bapa saudara seibu sebapa. Ini ayah saudara lah, ayah saudara pak cik. Okey. Yang ke-11 tu pak cik sebapa. 12 anak lelaki kepada bapa saudara sebapa atau sepupu kita lah. Sepupu kita pun layak juga. Okey. 13 anak lelaki kepada bapa saudara sebapa ataupun sepupu juga. Ke-14 suami dan ke-15 tuan yang memerdekakan hamba. Okey. Kita lihat list ni sangat panjang. Sangat ramai orang yang boleh menerima harta pusaka kita kan. Harta pusaka si mati. Maksudnya takkanlah harta tu, kalau orang tu tak ada harta macam mana? Kalau harta tu sedikit saja bagaimana? Bergaduhlah mereka semua ni 15 orang ni lelaki kan. Ni 15 orang lelaki tak masuk lagi perempuan kan. Jadi dalam Islam andai kata jika semua waris tadi yang 15 orang tadi ada masih hidup, okey, maka yang layak mempusakai harta adalah 3 orang ini sahaja, iaitu bapa, anak lelaki dan juga suami. Mereka ini yang didahulukan. Katakanlah 15 orang tadi semua ada kan? Semua hidup lagi, masih hidup dan masih sihat semula. Masih ada, jadi 3 orang ni yang akan didahulukan. Priority lah mendapat kelebihan, keutamaan. Bapa, anak lelaki dan suami. Baik. Itu saja. Tajuk ini kita berhenti dulu di waris perempuan. Bagi tajuk waris, minta maaf, waris lelaki. Bagi tajuk waris perempuan, Ustazah akan sambung video pada bahagian yang kedua. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Wallahu alam, semoga ilmunya bermanfaat. Kalau tak faham, boleh tanya Ustazah, insya-Allah. Kita akan ulang kajian sama-sama nanti. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Baik, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.